Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat petang kepada semua yang sahabat-sahabat, rakan-rakan Facebook sekalian. Selamat petang. Petang ni insya-Allah saya nak buat sambungan daripada bacaan kitab semalam. Saya dapat 3-4 panggilan telefon minta sambung yang semalam tu pasal siksaan bagi orang yang meninggalkan solat. Semalam kita baca dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir tu. Di semalam kita baca habis takat azab ataupun siksaan yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, yang Allah taala berikan kepada mereka yang meninggalkan solat, yang duduk di dalam kubur. Semalam kita cerita ada seekor ular yang nama ular tu Syuja'ul Aqra'. Semalam kita cerita, lepas tu ada rakan-rakan kita yang WhatsApp pula, yang kita di telefon kata, "Ustaz tolong sambung lah," dia kata. Pasal mereka dengar semalam tu, mereka nak minta sambung. Jadi saya kata insya-Allah malam ni mereka minta sambung malam ni, tapi malam ni saya ada program lain. Dan malam ni ada program lain dan nak tengok malam ni perlawanan Euro. Itu pasukan kegemaran saya, England. Malam ni England akan beraksi malam ni. Jadi bila England nak beraksi, saya pun tak maulah nak mengganggu saya punya mood malam ni. Tak pergi kita duk mengajak-mengajak. Mood malam ni kita nak tengok England lawan, jadi tak boleh. Jadi insya-Allah kita nak sambung sikit lah. Saya nak ambil masa lebih kurang 1 jam pada petang ni. Walaupun mungkin live ni mengejut sebab saya tak ada hebahan, saya tak ada nak bagi tahu kepada siapa-siapa. Mengejut lah live pada petang ni. Jadi yang mana yang baru masuk, hai. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada rakan-rakan Encik Taiping, Assalamualaikum. Ustaz Usam Babak. Habak dia ada 2, habak baik dengan habak tak baik. Daripada sudut kesihatan, Alhamdulillah baik. Daripada sudut poket, kurang baik. Pasal duduk PKP ni. Kalau tanya apa habak, 2 habak lah. Nazli Rashid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Untuk Udin. Ya. Suara saya okey tak? Suara saya okey tak? Tolong habak suara saya. Waalaikumsalam. Moga sihat anaknya. Wow, England. Mood no. Saya daripada dulu lagi saya minat England. Faruk Nice. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat selalu. Waalaikumsalam. Mahadi okey. Okey, suara saya okey tak? Clear nah. Daripada mana? Daripada mana? Dan komenlah suara sikit. Tuan-tuan daripada mana? Daripada line clear, okey. Assalamualaikum Ustaz. Suara Ustaz macam biasa. Suara rock pula dah. Line clear. Salam Ustaz. Gurun clear Panasyah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara okey. Syah Alam. Oh, Syah Alam. Clear. Alhamdulillah. Jekah bagi cekam mata lekat pada suara. Petang-petang ni tuan-tuan tak tidur ke? Saya nak buat live, takut tuan-tuan tidur. Duk fikir kalau aku buat live petang-petang pukul 3 ni, geng-geng ni bukan tak nak mereloh ke apa ke. Dan tuan-tuan, saya pun petang-petang ni duk mereloh petang-petang ni. Jadi duk mereloh. Tahun ni Spanyol juara punya Ustaz. Tak ada England. England juara. Tahun ni England juara insya-Allah. Dengan berkat sokongan saya, England akan juara. Yang lain takkan juara. InsyaAllah. Baik, kita baca kitab dulu. Kita sembang. Kita nak baca kitab dulu tuan-tuan. Baik. Petang ni tuan-tuan, saya nak cerita tentang bagaimana Nabi SAW cerita tentang siksaan orang yang meninggalkan solat sewaktu mana dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak sediakan kepada golongan yang meninggalkan solat itu, Allah Taala nak sediakan apa? Golongan yang meninggalkan solat itu Allah Taala nak sediakan siksaan yang macam mana kepada mereka. Baik, kita baca. Ya tuan-tuan, kitab yang duduk depan saya, kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Macam merajuk ni sebenarnya ni. Ahmad Faiz komen saya tak naik ke Ustaz? Naik.
Naik Melaka clear ni Saleh. Tuan-tuan jangan marah. Ada yang sempat saya baca, ada yang tak sempat saya baca. Yang lalu laju-laju sangat tu. Muhammad Masri okey. Nak tidur pun awal lagi Ustaz, betul. Cantik baju Ustaz. Ni baju Tok Koko. Ni baju Tok Koko, t-shirt Tok Koko. Ada saya bagi tahu dulu. Tok Koko Save Gaza. Save Gaza. Ini baju solidariti kita bersama dengan umat Islam di Gaza. Baju Tok Koko punya. Okey, baju Tok Koko. Ustaz Kandih panas elok best tajuk ni layan jap. Okey, Ustaz Kandih. Ustaz kona lah sikit, insya-Allah kita tengok tahu mana kita boleh kona, kita kona. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sekejap saya baca komen tuan-tuan. Lah saya nak baca kitab dulu, sekejap saya baca komen tuan-tuan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Seksaan ketika bertemu Tuhan, kata Tok Syekh kita, untuk orang yang meninggalkan solat ketika mana dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, apa yang Allah Taala sediakan kepada dia. Adapun seksaan ketika bertemu dengan Tuhan, yang pertama, semua ada 3. Nabi kata, orang yang meninggalkan solat ketika mana dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sediakan 3 seksaan untuk dia. Yang pertama Nabi kata, ketika pecahlah sekalian langit. Waktu pecahnya ke sekalian langit, waktu kiamat semua balik bertemu dengan Allah, maka datanglah satu malaikat akan menyeksakannya. Waktu tu Allah Ta'ala akan hantar satu malaikat, yang datang malaikat tu tujuan dia apa dia? Nak seksa orang yang meninggalkan salat. Pada tangannya ada rantai yang panjang. Malaikat tu mai dalam keadaan macam mana tuan-tuan? Malaikat tu mai, malaikat tu bawa dekat tangan dia ni ada satu rantai, yang rantai tu cukup panjang. Panjang dia panjang mana? Yang panjangnya adalah 70 hasta. Semalam kita dah terang dah, hasta ni tuan-tuan asal daripada perkataan Sanskrit yang digunakan pakai ukuran ni oleh India, orang-orang India. Daripada hujung siku sampai hujung jari hantu, tu satu hasta. Diubah ataupun ditukar dengan kiraan semasa lebih kurang dalam 18 inci. 18 inci, tuan-tuan darablah 70. Minta maaf saya tak boleh nak, sebab saya matematik lemah. Matematik lemah, nak guna kalkulator dah buat live. Tuan-tuan balik kira sendiri. 70 hasta, 70 kali dengan 18 inci, tuan-tuan garis, tuan-tuan tengok. Tu yang kata rantai tu. Panjang rantai tu 70 hasta. Kata Tok Syekh kita. Rantai itu ditaruhkan pada tengkuknya. Dia memang dia letak rantai itu pada tengkuk. Kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya. Malaikat akan ambil rantai itu, malaikat akan sumbat masuk dalam mulut orang yang duk tinggalkan salat. Masuk ke mulut, maka keluarlah ia daripada duburnya. Tuan-tuan tahu, tukar main bahasa Kedah, sumbat buh kok mulut, keluar kok pungkuk. Rantai tu, sumbat masuk kok mulut, tabik keluar kok pungkuk. Tuan-tuan tahu pungkuk? Tak faham Ustaz? Punggung. KL panggil punggung. Kami panggil pungkuk. Kalau ke kampung saya, dia tak panggil pungkuk, dia panggil jubuk. Masuk, dia kira jubuk tu pula daftar ni. Kira masuk kok mulut, tabik kok pungkuk. Kalau bahasa kok dia panggil jubuk. Tuan-tuan. Jangan buat main, dia kata tak apa kok Ustaz, tahan-tahan apa cik oi. Nanti bukan duk suruh masuk kok mulut keluar kok pungkuk, hang kena cirit pun hang tak tahan dah. Cirit tu pun hang tak tahan dah. Betul tak? Cirit tu tuan-tuan, hidup ni Allah Ta'ala uji bukan banyak, Allah Ta'ala bagi cirit sudah. Bukan nanti duk ambil apa ni, duk jolok masuk ke dalam mulut ni, dia keluar ke lubang pungkuk ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi cirit sudah dah. Cirit apa, nak suruh pergi buat swab test pun tak tahan. Saya Alhamdulillah melawak main 5 kali dah, daripada main duk rojoh ke lubang hidung ni. Dia pergi buat swab test ni lebih kurang 4-5 kali dah. Tuan-tuan cuba tengok orang duk kena swab test. Nanti dia orang masuk jengkel tu, dia ambil tang ni pun. Doktor jolok ni, dia duk tekan. Hak tang isi lembut ni, kita nak bersin tak bersin, sakit tak sakit sama banyak tu. Hak tu pun tak tahan daulat dah. Tak tahan daulat dah hak tu. Tambah malaikat nanti duk pergi ambil rantai
yang panjang dia 70 hasta, nanti duk pergi sumbat dalam mulut hang, dia nanti keluar kot lubang pungkuk hang. Oi, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Saya minta kepada rakan-rakan yang duk tengok live pada petang ni, saya minta rakan-rakan salam ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pandang jubuk pula dah. Jubuk. Orang Kedah dia panggil jubuk. Kalau atas sikit dia panggil pungkuk. Dia panggil jubuk dengan pungkuk. Tuan-tuan, saya minta lah yang mana yang menonton live pada Allahumma salli ala sayyidina. Petang ni, yang menonton live petang ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang diletakkan di kalangan hamba yang memelihara solat. Amin. Jadikan keluarga kita keluarga yang memelihara solat. Amin. Jadikan diri kita tergolong dalam golongan yang menjaga solat, anak-anak kita, isteri kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila awak masuk kot tu, kata Tok Syekh kita, dia sumbat masuk kot dalam mulut, dia keluar kot daripada duburnya. Kemudian malaikat tu buat apa pula? Diheratkannya. Siapa dia yang kena heret? Orang yang duk tinggal semayang ni, sekali tertiarap atas mukanya. Heret ni, heret kot muka ni, dia tarik ni tuan-tuan, dia tarik kot mana? Dia tarik kot mana tuan-tuan ni pun kadang-kadang honak juga duk komen-komen ni pun. Macam-macam. Sekali saya baca. Jangan je duk marah saya tak baca komen. Sekali saya baca dah. Bagi saya baca kitab tak. Tuan-tuan komen duk kot tu. Dia heret orang yang tinggal semayang ni. Heret kot mana? Melalui mukanya. Dan sekali terlentang atas belakangnya, dia heret pimai-pimai lagu tu sambil menyeru dengan katanya. Malaikat tu kata apa dekat orang yang tinggal semayang? Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat tu dia kata apa dia? Dia kata ni, aku nak habaq dekat hampa, ni azab, ni seksaan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada aku, buat kepada hampa puak-puak yang duk buat lebih kurang, puak-puak yang duk buat hala balai dengan semayang. Ni dia azab yang aku nak bagi kat hampa ni. Ni dia azab yang Allah Ta'ala suruh sedia untuk hampa ni. Apa dia? Azab kepada mereka yang meninggalkan semayang, azab kepada mereka yang duk buat lebih kurang dengan semayang. Ni dia. Allah Ta'ala sedia dah. Bukan Allah Ta'ala tak habaq sifat kasihnya Allah Ta'ala kepada kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala dia suruh Nabi habaq ni, pi habaq dekat umat hang, pi habaq dekat hamba aku ni. Mereka yang duk tinggal semayang, mereka yang duk buat halal balai, mereka yang buat ni dia. Aku nak sediakan kepada mereka ni macam ni. Allah Ta'ala habaq. Aku nak sediakan kepada mereka ni macam ni. Hak mereka duk tinggal semayang ni, aku sedia macam ni. Pi habaq. Supaya apa dia? Supaya mereka waktu hidup tak mengabaikan salat. Supaya mereka yang hidup boleh mengelakkan diri mereka daripada tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan semayang. Allah Ta'ala sebelum dia nak azab kita, Allah Ta'ala sebelum dia nak seksa kita, Allah Ta'ala sebelum dia nak balas kat kita, dia bagi dulu peluang kepada kita untuk bertaubat. Dia bagi dulu peluang kepada kita untuk mengelakkan diri kita daripada tergolong golongan yang macam tu. Dia suruh Nabi mahabak dulu, suruh kita tahu dulu, ni aku nak sediakan hamba macam ni, aku nak sediakan hamba macam ni, aku nak sediakan hamba macam ni. Bukan dia toreh-toreh pergi ambil, lempak masuk dalam neraka toreh, tuan-tuan. Dah Allah Ta'ala bukan dia macam tu. Allahu Akbar. Kemudian dibawanya, malaikat tu bawa orang tu masuk ke dalam neraka, lempak masuk pergi dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri saya, Allah Ta'ala selamatkan tuan-tuan, Allah Ta'ala selamat kita semua daripada tergolong dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dia heret, dia pergi humban, lempak masuk pergi dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas kata apa pula? Jika ada satu cincin daripada rantai tersebut itu jatuh atas muka bumi, Abdullah bin Abbas kata, rantai tu kan dia ada cincin tu yang ni sambung yang ni. Tuan-tuan cuba tengok, kalau tuan-tuan tak apa nak ni, cuba tengok rantai, tuan-tuan kata rantai kera. Rantai kan dia ada cincin dia tu, dia sambung, lepas tu yang ni sambung. Kata Abdullah bin Abbas, kalau satu cincin dia tu jatuh mai atas muka bumi ni, satu cincin daripada rantai yang malaikat tu bawa tu, nescaya terbakarlah bumi ini dengan segala isinya. Allah. Tuan-tuan faham tak apa yang nak buat?
kalau satu cincin tu jatuh di atas muka bumi ni tuan-tuan, satu cincin rantai tu jatuh di atas muka bumi ni, habis terbakar satu muka bumi. Nak habang apa dia? Dua. Yang pertama, betapa panasnya rantai tu. Betapa panasnya rantai tu tuan-tuan. Satu cincin daripada rantai tu, mau dia jatuh di atas muka bumi, terbakar habis bumi ni. Sama. Yang kedua, bagaimana hal keadaan orang yang duduk kena azab tu. Dia nanti sumbat masuk ke dalam lubang mulut, dia nanti keluar ikut lubang dubuk ni tuan-tuan. Bayangkan betapa panasnya. Kita ni Allah bukan kata nanti rantai tersilap isap rokok. Tersilap isap rokok. Dia duduk isap rokok, dia ambil rokok tu, dia tak kat ujung meja tu. Dia pun pergi masuk ambil air main minum, ambil batang rokok tu tersilap, dia pergi kalih mahat belah api tu, dia pergi bubuh batang tu. Allah, tu pun tuan-tuan, dia kelepiak maki ni daripada anak ni sampai tok nenek tu. Dia punya maki, terkejut apa dia? Terkejut silap isap rokok. Terkejut tu, dia silap ambil. Tu pun tak sangka dah tuan-tuan oi. Ni duduk nak tanggung, duduk nak satu cincin tu saja tuan-tuan. Satu cincin tu saja jatuh, terbakar habis muka bumi ni. Dan segala isinya, kata Tok Syekh kita. Tu yang pertama. Siksaan Allah Ta'ala sedia kepada orang yang meninggalkan solat di akhirat kelak, waktu dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Keduanya. Semua ada tiga tadi. Keduanya lagu mana? Allah Ta'ala tiada menilik kepadanya. Allah Ta'ala tak tengok langsung. Tuan-tuan. Allah Ta'ala tak tengok langsung. Dengan tilik belas kasihan dan rahmat. Allah Ta'ala tak tengok langsung orang ni dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Tuan-tuan bayang, Allah Ta'ala tak mau tengok hamba dia lagu ni. Tuan-tuan bayang, betapa hinanya hamba tu. Allah Ta'ala tak mau tengok dia. Allah Ta'ala tak mau tengok dia. Subhanallah. Orang ni Allah Ta'ala tak mau tengok. Mudah perbandingan kita balik rumah mak pak kita. Ni dalam keadaan tuan-tuan tak boleh nak balik dengan COVID, dengan PKP. Saya pun tak erti dah tuan-tuan ni. Tak erti dah. Mai PKP, habis PKP, PKPP, PKPD, PKPB. Saya terkeluar PBB lah. Tak tahu dah PK apa. PKP, PKPB, PKPD, PKPP, PKHM, PK Koko, PK semua dah lah. Lah kali tuan-tuan PK lah sendiri tuan-tuan. Tak arti nak PK lah kita pun. Ni. Kesian tengok orang duduk berhadapan dengan PK-PK ni tuan-tuan. PKP tak PKP. Kesian tuan-tuan. Saya bukan tak kesian. Saya sendiri pun tak tahu nak pergi mana. Jadi mati kutu dah duduk dalam rumah ni pun tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba kita boleh balik bertemu dengan ayah kita. Kerajaan kata habislah. Habis, tuan-tuan dah dibebas dah. Boleh rentas negeri, tuan-tuan nak pergi mana, tuan-tuan pergi lah. Kita pun ambil kesempatan. Balik jumpa dengan mak pak kita. Balik jumpa dengan mak pak. Mak pak tak mau tengok muka kita. Tuan-tuan bayang, mak pak tak mau tengok muka kita. Mak pak tak mau tengok muka kita. Tuan-tuan bayang tengok. Sampai di rumah kita balik daripada Kuala Lumpur tu, duduk di Kuala Lumpur tu, tekan minyak kereta ni sampai berdiri balik main ke Kok Diang nak jumpa dengan mak pak. Sampai jumpa dengan rumah mak pak, masuk Assalamualaikum mak. Oh, hampir balik aku tak mau tengok muka hang. Pergi dekat pak, Assalamualaikum pak, hampir balik aku tak mau tengok muka hang pak kita kata. Tuan-tuan bayang macam mana perasaan kita waktu tu. Tuan-tuan bayang macam mana perasaan kita waktu tu. Mak dengan pak kita tak mau tengok muka kita. Mak dengan pak kita tak mau peduli kita. Tuan-tuan bayang macam mana keadaan kita waktu tu. Tuan-tuan bayang macam mana perasaan kita waktu tu. Seorang pak yang kita rindu dekat dia ni. Rindu Allah. Duk tengok muka dia. Teriak. Tengok muka mak. Teriak. Tengok muka pak. Teriak. Tengok muka mak. Teriak. Tiba-tiba. Di saat kita nak balik. Bertemu dengan mak pak kita. Mak pak kita tak mau tengok kita. Tuan-tuan bayang macam mana waktu tu. Mak pak tak mau tengok pun kita rasa hina dah. Subhanallah.
Bagaimana kita duduk dengar ni? Kita dalam hidup ni, saya Alhamdulillah, sedar tak sedar umur saya dah 31 tahun. Duk dengar Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah Jalla Jalaluh. Duk dengar Allah, 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 Tuhan yang satu, Allah, Tuhan yang Esa ni apa semua. Tak ingin tak nak balik jumpa Allah? Tak ingin. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita nak balik tengok Allah. Sampai di akhirat, Allah Ta'ala habak dekat malaikat. Ni, bawa dia pergi. Aku tak mau tengok muka dia. Macam mana keadaan kita waktu tu, tuan-tuan? Allah Ta'ala habak kat malaikat. Hei malaikat, ambil dia ni, hang lempak masuk pergi dalam neraka. Aku tak mau tengok muka dia. Allah tak mau tengok muka kita. Tuan-tuan cuba fikir. Tuan-tuan cuba fikir. Allah tak mau tengok muka kita. Ni tuan-tuan, hinanya kita waktu tu di hadapan Allah. Hinanya hamba di hadapan Allah. Tu yang kedua, Allah Ta'ala tak mau tengok muka pokok ni. Ketiga, kata malaikat ketiga, Allah Ta'ala tiada mengampuninya. Dosa hamba ni Allah Ta'ala tak ampun. Tuan-tuan, kita ni tak ada siapa dah yang boleh nak tolong ampun dosa kita, tuan-tuan. Tak apalah, bab agama lain mereka duk percaya, Tok Syami mereka, Tok ni apa semua boleh ampun dosa mereka, tak apalah. Tapi bagi kita orang Islam, tidak ada dah siapa yang boleh mengampuni dosa kita, melainkan illallah, melainkan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala saja yang boleh mengampuni. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tak mau nak ampun dosa kita, siapa nak ampun? Tuan-tuan fikir, siapa nak ampun? Kalau Allah Ta'ala tak mau ampun dosa kita, cuba habak, siapa yang nak ampun dosa kita? Cuba habak. Ni orang yang tinggal solat ni, Allah Ta'ala suruh Nabi habak dah, habak kat mereka, dosa mereka, aku tak mau ampun. Allah Ta'ala dah suruh Nabi habak, dosa mereka, aku tak mau ampun. Kalau Allah Ta'ala tak mau nak ampun dosa kita, tuan-tuan cuba habak mai kat saya, siapa lagi yang nak ampun dosa kita? Siapa lagi yang nak tolong ampun dosa kita? Sebab Allah dah habak, aku tak mau ampun dosa mereka ni. Banyak mana pun harta benda kita, tuan-tuan. Besar mana rumah kita. Hebat mana kereta kita. Bertimbun mana duit kita. Kalau Allah Ta'ala habak, aku tak mau ampun dosa. Tak ada siapa. Tak ada siapa. Contoh saya bagi tuan-tuan. Contoh saya bagi dua benda. Tuan-tuan ada duit banyak mana pun. Bak kesihatan, tuan-tuan bukan boleh beli. Tuan-tuan boleh beli dengan duit tu, tuan-tuan boleh beli ubat. Dengan duit tu, tuan-tuan bukan boleh pergi beli kesihatan. Doktor mesahkan kita. Cik disahkan kanser stage 4. Duit dalam bank tu ada 30 juta. Doktor, duit saya ada 30 juta, saya bagi kat doktor 10 juta, tolong bagi kesihatan pada saya. Doktor tu kata, tak boleh tuan, saya sendiri doktor pakar kanser pun saya ada kanser. Tuan-tuan, kalau doktor pakar kanser tu sendiri ada kanser, macam mana dia nak bagi kesihatan pada orang? Dia hanya boleh merawat dengan ilmu yang dia ada, apa yang dia pergi belajar. Ni dia, tuan balik buat lagu ni, kita boleh buat kemo, kita boleh ni, tuan balik beramal yang ni, tuan balik makan ubat ni. Dia boleh bagi ubat kepada kita. Tetapi seorang doktor, dia tidak boleh memberi kesihatan kepada kita. Yang tu tuan-tuan kena ingat. Seorang doktor, dia boleh berikan ubat, dia tidak boleh bagikan kesihatan kepada kita. Ini seorang doktor. Hang ada duit banyak mana pun, dengan duit hang tak boleh beli kesihatan. Itu yang pertama. Dengan duit hang yang kedua, hang tidak boleh beli masa yang lalu. Kita mula tadi 3,5. Lah lebih kurang dalam 3.50. Lebih kurang kita mula ada lebih kurang dalam 20 minit. Kita dah mula kuliah lebih kurang 20-30 minit. Tuan-tuan, kalau kita ada duit nak kembali, lah kita duduk 3.50. Nah, ustaz duit saya 1 juta, ustaz bagi balik. Saya duduk pukul 3.30. Nak buat lagu nak aku boleh pergi pulih jam tu jadi 3.30. Nak mengembalikan masa yang sebenar, tak boleh. Tuan-tuan, saya umur 31. Hak duduk dalam live saya ni umur macam-macam lah. Tuan-tuan cuba komen umur tuan-tuan berapa. Komen betul-betul dengan umur. Okey, saya umur sekian. Komen betul-betul dengan umur. Siapa komen bohong, tak dan raya tahun depan. Tak dan raya tahun depan. Tak dan tu kot mana, ikut suka nak ikut mana pun.
Umur kita 31 ni, kalau tanya balik pada saya, Naim Azman 24, Azwan Osman, dua adik apa? Osman Osman 27, 22, 45, 30. Katakanlah 45 paling tua. 31, 35 Ustaz. Pak, yo dengan kau wak doyuk. 41, 65 paling tua. 65 katakanlah. 47, 19 tahun, Allah muda lagi. 29, muda sikit. 41, 55. Ini benar jaga 46, 38. Setakatlah tak boleh lawan. 65 paling tua, 65. Saya 31. Kalau tanya pada saya, kalau orang tanya pada saya, Ustaz, kalau Allah Ta'ala bagi peluang, malaikat mai turun usam, Allah bagi peluang kat aku, hang ni nak balik umur apa? Saya nak balik umur saya 18, umur saya 19, umur saya 17. Waktu tu dia ada nak cerdik, tak cerdik, dia nak bodoh, tak bodoh. Kalau umur 4-15 tu dia bodoh, tak pernah cerdik lagi. Dia bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Kita tengok, umur tu umur bodoh-bodoh. Tahu umur bodoh-bodoh ni macam mana? Umur bodoh-bodoh ni dia benda, kadang-kadang dia tak buat nak beli. Yang mana yang okey, yang mana tak. Itu dia nak try. Itulah. Umur 18 tu dia cerdik sikit lah. Saya nak balik umur tu, tapi saya tak boleh nak buat apa. Saya tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan yang ada duit, tuan-tuan yang ada duit 40 juta, 50 juta, tuan-tuan ambil duit tuan-tuan, tuan-tuan kembalikan balik umur tuan-tuan dulu. Tak boleh. Tuan-tuan kembalikan umur tuan-tuan dulu balik. Tak boleh. Bagaimana kalau dua benda tu tuan-tuan, ada duit banyak mana pun, tuan-tuan tak boleh nak dapat dua benda tu. Macam mana dengan duit tuan-tuan? Tuan-tuan nak suruh Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tuan-tuan ingat malaikat makan rasuah? Tuan-tuan ingat malaikat makan rasuah, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat malaikat ni boleh apa? Orang tua kata tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk boleh. Saya dulu pun tak apa nak faham tumbuk rusuk. Bahasa orang tua ni kadang-kadang dulu ni. Dua benda yang saya tak apa nak faham. Tumbuk rusuk. Dia memang tumbuk rusuk. Saya kata nak tumbuk rusuk siapa? Oh tak. Rasuah dia panggil tumbuk rusuk. Duit tepi. Yang kedua yang saya terkejut dulu sekali tu. Pelangi. Bahasa budak-budak kami masa zaman saya tu dia panggil pelangi. La ni budak-budak la ni dia tak apa nak panggil pelangi dah. Dia panggil rainbow. Orang tua dulu dia panggil ulak danu. Lagi saya tak faham. No, ulak danu. Kita apa menduk mentau nak ulak lu angkat kaki kat bawah ni ulak danu. Dia kata, no, ulak danu. Kita pun duduk ni, bangkit duduk atas kursi, ulak danu. Takut. Rupanya, pelangi, ulak danu. Dia panggil ulak danu. Hak tu ulak danu, hak ni tumbuk rusuk. Tuan-tuan bolehkah nak bagi duit dekat malaikat? Kau tim dengan malaikat. Ni ambil duit ni, pergi kau tim dengan Allah, dosa aku, kasih ampun. Tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Tapi Allah suruh Nabi habak Muhammad, hampir habak dekat umat hang, lepa yang duk tinggal semayang, buat tak apa saja, hampir habak dekat lepa. Aku ni nak habak. Waktu lepa balik mai bertemu dengan aku kelak, aku tak mau ampun dosa lepa. Sudah, tuan-tuan. Ruslan Tahir tu ada 51 boleh gagah-gagah je. Boleh gagah ke gagah? Boleh gagah ke gagah lah tuan. Nah, tu ada 51. Dia kata, boleh gagah saja. Gagah tu ke kemah? Tuan-tuan, balik. Allah Ta'ala tak ampun kita. Orang ni Allah Ta'ala tak mau ampun. Sebaliknya, kata Tok Syekh kita, diseksakannya dengan siksaan yang amat pedih. Lalu Allah Ta'ala nak siksa pula dengan siksaan yang amat pedih. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Saya minta untuk diri saya. Saya minta kepada Allah untuk keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, ahli keluarga saya, mak ayah saya, dan juga tuan-tuan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita dan dihindar kita semua daripada mendapat tiga ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai sekalian saudaraku yang beriman, kata Tok Syekh kita, walaupun imannya sebesar semut yang kecil. Ini Tok Syekh kita nak abang. Wahai kawan-kawanku, wahai saudaraku yang beriman, walaupun iman hampa ni sebesar semut di dalam hatinya, beranikah saudara meninggalkan semayang? Tok Syekh kita tanya. Ni Tok Syekh kita tanya ni.
Berani ke tinggal sembahyang? Aduk tengok live ni, lohok sembahyang ni. Aduk tengok live ni, lohok sembahyang ni. Aduk tengok live ni, zohok sembahyang ni. Orang Kedah panggil lohok. Subuh. Sembahyang subuh lagi. Anak saya tanya apa dia ulak danu. Ulak danu ni pelangi. Orang tua-tua lu panggil ulak danu. Tak tahulah tempat tuan-tuan, saya tak tahulah. Tapi kampung saya ni dulu ulak danu lah. Tuan-tuan berani ke nak tinggal sembahyang dengan gambaran seksaan seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis ni? Ni Tok Syekh kita wa ma ayat Quran, dia wa ma hadis Nabi Abang ni. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan sekalian yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu, melainkan orang yang tiada mempunyai iman. Allahu Akbar. Tak ada siapa pun hak berani, kata Tok Syekh kita. Tak ada siapa pun hak berani nak tinggal sembahyang, melainkan mereka tak ada iman. Maka orang yang tiada mempunyai iman itu kafir, dia kata. Ia bukannya orang Islam, kerana di sini tiada perbezaan antara Islam, orang Islam dan orang kafir. Ini adalah nasihat hamba. Sebutkan Tok Syekh kita kata, ni aku nak nasihat apa, ni aku abang ni aku nak nasihat apa lah kepada sekalian saudara yang Islam, iaitu jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang, jangan sekali-kali tinggalkan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika berkuasa. Jika boleh tunaikan haji. Tahun ni saya dipahamkan rakyat Malaysia tak boleh pergi buat menunaikan haji. Wallahu'alam lah, yang saya baca lagu tu lah. Tak tahulah kod mana. Tahun lepas pun tak boleh pergi buat haji. Tahun ni pun tak boleh pergi buat haji, tuan-tuan. Wallahu'alam. Wallahu'alam, tak tahulah pasal apa. Nak kata, nak takut kepada ni apa, wallahu'alam lah. Kalau tak boleh banyak pun, sekurang-kurang 2,000 orang boleh pergi. 3,000 orang ke 1,000 orang daripada Malaysia boleh pergi pun, saya ingat dah okey dah kot. Nah, kalau tak boleh banyak pun 1,000 orang bagi pergi lah. Kalau boleh suara saya ni didengar, saya nak bagi pandangan lah. Kalau boleh timbang lah. Kalau tak boleh nak timbang pun tak apalah, kot saya bercakap silap. Dalam isu apa nama masalah haji ni, tuan-tuan, kalau tak boleh banyak pun bagilah sikit. Orang hadut tunggu nak pergi buat kerja haji ni, duk rindu lama dah. Dan tahun lepas kita tak pergi, kita dah korban dah tahun lepas. Yang duk tunggu nama tu tahun lepas duk korban dah, tak pergi. Duk harap tahun ni nak boleh pergi. Tiba-tiba tahun ni pun tak boleh pergi lagi juga. Wallahu'alam lah. Mungkin ada 2-3 benda yang kita boleh pertimbangkan. Contoh, kita duk bimbang tentang COVID-19 ni. Bila kita bimbang tentang COVID-19, kita letaklah satu syarat. Kita kata tak payah banyak, 1,000. Bagi ada juga wakil daripada rakyat Malaysia ni, kita rakyat dia boleh faham. Tuan-tuan, masalah COVID ni rakyat faham. Tuan-tuan jangan risau. Masalah COVID ni rakyat faham semua. Semua rakyat dia faham dah masalah COVID ni, tuan-tuan. Faham kot mana, Ustaz? Kita faham lah, kes duk naik 5,000 ke 7,000. Semua faham. Korban, ya korban. Kita duduk di rumah tak pergi nak korban, tuan-tuan. Ustaz tak apa lah kot. Ustaz tak ada masalah. Tuan-tuan tahu mana saya tak ada masalah? Tuan-tuan tahu mana saya tak ada masalah? Orang kata tak ada kot, Ustaz ada duit. Tuan-tuan tahu mana saya ada duit? Kalau saya tak ada duit, bukan saya nanti nak buat live. Tuan-tuan, saya dah tak ada duit dah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak ada duit, bukan nak abang tu. Saya ni, tuan-tuan, sebelum PKP ni, ceramah saya ni semua, hasil sagu hati yang masjid ni banyak bagi, masjid ni bagi. Setiap malam saya pergi ceramah tu, semua duit tu nanti masuk ke dalam akaun Yayasan Ar-Riyadah. Saya akan masuk. Untuk setiap sen yang saya dapat daripada collection ataupun sumbangan daripada masjid-masjid sagu hati untuk tampung perbelanjaan Yayasan Ar-Riyadah. Betul Ustaz makan duit mana? Alhamdulillah, saya ada perniagaan asing. Tapi bila mai jadi PKP ni, tuan-tuan, saya tak pergi ceramah. Yayasan terjejah kewangan untuk kita nak jaga gaji staf, untuk kita nak jaga asnaf apa semua. Jadi bila saya tak pergi ceramah, duit saya sendirilah ni kena tampung. Dah lah bisnes tak apa nak boleh berjalan. Duit yang duk ada ni kena tampung duit yayasan. Kalau nak ikut terjejah, ya terjejah. Tapi nak kata apa? Kita sabar. Sebab apa dia? Sebab kita berhadapan dengan COVID-19. Sama saya pun, tuan-tuan, duduk di rumah tak boleh nak pergi buat kerja apa. Sagi-sagi bank telefon. Ambil ni untuk peringatan cik.
bayaran ni tertunggak, yang ni bayaran ni tertunggak, yang ni bayaran ni tertunggak. Dulu Astro duk kerap call, lah kali saya potong dengan Astro, saya potong dah. Lega sikit dah. Nombor 03 tu dekat lah ni tak apa nak naik. Tapi kita faham tak? Ya, faham. Sebab kita sedang berhadapan dengan COVID. Kalau saya ni pun terkesan tuan-tuan dengan COVID, bagaimana orang yang jenis kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Kadang-kadang kes tak makan-makan. Jadi nak kata kita tak faham? Tak, kita faham. Kita sedang bertarung. Kita sedang berlawan. Kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Kalau tahun lepas, kita faham. Ya, kita boleh bersabar. Tahun ni pun, ya, kita faham. Kita bersabar lagi. Tapi mungkinlah mungkin saya nak bagi pandangan sedikit. Minta maaf kalau silap. Minta maaf kalau silap. Kalau boleh pertimbang, pertimbang. Kalau tak boleh pertimbang, ambil pandangan saya ni, lempak di tepi. Tak ada masalah. Cuma mungkin ini pandangan saya. Dua benda saya nak minta. Yang pertama mungkinlah boleh kaji balik. Kalau ada ruang masa lagi, saya minta kaji balik. Tentang menghantar jemaah haji, tuan-tuan. Tak banyak pun kalau dapat 1,000 orang wakil daripada rakyat Malaysia yang duduk di Malaysia ni, kita kutip-kutip 1,000 kita hantar. Kita hantar 1,000. Tengok tambah ruang. Okey, 1,000 ni buat takut COVID. Ya, 1,000 yang nak pergi ni wajib mendapat 2 dos suntikan vaksin. Dan kita kata vaksin untuk protek kita. Vaksin untuk protek kita. Kita pun daftar, kita pun pergi cucuk, duk bagi palabau untuk orang cucuk, untuk protek kita. Apa salah kalau kita boleh hantar yang ni, set 2 ni? Tak boleh. Saudi tak bagi. Ya ke Saudi tak bagi? Cuba cek negara-negara lain ada tak hantar. Kalau negara-negara lain tak hantar seorang pun jemaah daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Thailand, semua tak hantar, ya kita terima. Tapi takut-takutlah ni semua maklumat di hujung jari. Semua maklumat di hujung jari. Bila di hujung jari kok ada yang hantar, bagaimana perasaan? Ini yang pertama. Kalau boleh pertimbangkan. Saya kata pertimbangkan. Kesian rakyat-rakyat yang duk tunggu. Kalau tahun lepas dengan tahun ni tak boleh. Ni kita yang baru daftar 2060 ke 2050, 2040 tu. Kita nak pergi tahun bila? Setidaknya kita bagi juga. Siapa yang dah cucuk 2 dos, boleh pergi umrah. Boleh pergi buat kerja haji. Yang kedua saya minta. Kalau boleh kita pertimbangkan tentang aktiviti masjid. Aktiviti masjid. Kita pertimbangkan aktiviti masjid saya kata. Mungkin tahun lepas kita had 15-12 orang ni ya. Tapi tahun ni mungkinlah kita tengok daripada sudut keluasan masjid. Okey, masjid ni dia tak boleh tambah dah 12 ke 13. Masjid ni pasal dia besar, kita bagi dekat dia lebih kurang 30 ke 40. Contoh saya bagi di Kedah. Kita duduk di Kedah. Contoh. Saya duduk di Kubang Pasu. Digitera. Contoh saya kata Digitera. Contoh. Tak apalah pasal Jitera ni duduk tengah duduk apa semua. Masjid A'la. Bukan punya main besar Masjid A'la tu tuan-tuan. Tak bolehkah masjid yang besar tu kita hadkan yang ni 40 orang. Masjid ni 40 orang. Kalau 12 orang, dia mungkin yang ni masjid ni 40 orang. Kalau masjid dalam kampung ni kecil, yang ni 12 orang. Kalau kita pergi contoh kalau di masjid besar-besar. Masjid besar-besar lagi tuan-tuan. Berlambak masjid besar-besar. Yang boleh duduk 2,000, 3,000 orang. Adakah masjid itu tetap 12 orang, 13 orang juga? Yang ni yang kata kita kena tengok balik. Sebab rakyat dia jadi tertanda tanya tuan-tuan. Masjid 12 orang. Kilang boleh duduk beratus orang. Dia jadi kadang-kadang ialah kita nak abang kena taat. Ya kita taat. Kadang-kadang ada juga terfikir kot dalam minda kita ni, kot kepala otak ni terfikir. Saya kadang-kadang bukan saya nak persoalkan SOP, tidak terlintas. Kadang-kadang saya terfikir. Kita duduk dalam masjid, kita jarak 1 meter, kita terima, tak ada masalah. Tapi bila kita naik ferry pergi ke Langkawi 1 jam duduk 360 seat, 360 orang, tak ni tak ada jarak. Terfikir tentang kita terfikir. Saya kata itu saya terfikir kadang-kadang. Yang ni aku duduk ambil sejam lebih ni 360 seat, 360 orang. Hak ni tak ada jarak pula. Terfikir kadang-kadang.
Jadi saya kata, kita mungkin, bukan nak kata kita nak tikai. Mungkin sekiranya boleh dipertimbangkan. Kan? Dipertimbangkan. Dia kata sekiranya boleh dipertimbangkan. Tidak ada masalah. Saya kata, mungkin boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Mungkin. Contoh khusus di masjid lah. Kita kata khusus di masjid. Tak apalah bab nak pergi haji tu tak apalah. Yang tu kita kata tak nombor 3. Tapi sekiranya di masjid ni kita boleh bagi kelonggaran sedikit sekiranya boleh. Tak boleh, tidak ada masalah. Ini sedikit pandangan, tuan-tuan. Pandangan kita boleh lah. Pandangan bukan kita nak mengkritik, bukan kita nak mentam. Sekadar Hafizi kilang tempat orang cari rezeki. Masjid tempat ibadat ada kelonggaran buat di rumah. Ada kelonggaran buat di rumah. Kilang tempat orang cari rezeki, masjid tempat orang nak cari, apa boleh buat di rumah, tak apalah. Itu pandangan, kita kata itu pandangan. Itu pandangan, tak ada masalah lah. Pandangan orang ni macam-macam. Ada juga orang kata pandangan macam-macam lah. Saya tak mau nak berdebat lah. Sekurangnya saya kata, bukan kita nak bagi satu kampung pi sekurang-kurangnya. Kalau 12-13 orang, boleh tambah masjid yang luas, kita tambah sikit. Mungkin orang boleh pergi ibadat sikit. Nak buat ibadat di rumah boleh. Tapi daripada duduk di rumah, kita tak dapat fadilat nak i'tikaf. Kita tak dapat fadilat nak i'tikaf. Sekurang-kurangnya pergi masjid, kita boleh i'tikaf. Sekurang-kurangnya kita pergi masjid kalau dalam 20 orang, kita kata tambah sikit. Kalau 15 orang, ada masjid boleh tambah 20 orang, duduk lebih kurang 20 orang. Doa ramai-ramai, amin, berkat dia lebih sikit. Yang tu je lah. Nah, bukan kita nak berdebat apa, saya tak mau lah. Saya tak mau nak berdebat apa, saya tak mau lah. Cuma kadang-kadang kita terfikir. Dan kita tengok pandangan-pandangan ulama, kita terfikir, kita kata. Tuan-tuan, baik. Sambung. Lalu Nabi SAW bersabda, kerana agama Islam itu dibina oleh Allah dengan perkara seperti yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Islam itu dibina atas 5 perkara. Nabi kata, Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, memberi zakat. Keempat, menunaikan haji. Kelima, puasa pada bulan Ramadan. Ini Nabi kata. Nabi kata Islam dibina atas 5 perkara. Tapi Nabi SAW kata, Islam ni dibina atas 5 perkara. Tapi berapa ramai orang Islam yang nak duduk jaga Islam ni? Sampai akhir zaman Nabi kata apa dia? Nabi kata Islam akhir zaman akan tinggal. Nama saja Nabi kata. Nabi SAW kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Nabi kata akan mai kepada manusia satu zaman. Nabi kata la yabqa minal islami illa ismuh. Tak ada tinggal dah kepada orang Islam, Nabi kata, kecuali namanya saja. Hari ini kita tengok, tuan-tuan. Hari ini kita tengok, tuan-tuan. Hari ini kita tengok. Berapa banyak ni hari ini kita nak membezakan di antara orang Islam dengan bukan Islam. Sangat tipis. Sangat tipis, tuan-tuan. Sangat tipis. Hari ini tuan-tuan cuba tengok isu Food Panda, rider Food Panda. Tuan-tuan cuba tengok isu Food Panda. Yang mana budak-budak Food Panda ni tuan-tuan yang ada kesedaran Islam. Budak-budak Food Panda ni yang ada kesedaran agama. Hak ni yang kata orang muda lah tuan-tuan. Tiba-tiba mai satu yang bukan Islam. Hampa nak dakwa dia ni mental ke? Hampa nak dakwa dia ni waya ke? Yang tu boleh dakwa lah. Boleh pergi letak tu untuk sensitiviti agama.
Tuan-tuan cuba fikir. Bubuh nama Ardilas, anak Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Kita nak kata apa? Kita yang benar orang Islam guna kalimah Allah. Kita yang benar. Dulu bila saya cakap lantang sikit, bila saya bersuara lebih sikit, ada juga orang nak hentam Ustaz Usam ni semua benda tak kena. Semua benda. Tak, kita yang benarkan kalimah Allah untuk orang bukan Islam yang kata. Guna. Sebab tu saya nak pesan kita ni tuan-tuan dalam hidup ni. Kita dalam hidup ni dia ada dua benda Islam ajar. Benda benar kita kena pertahan. Benda tak betul kita kena tegur. Hak ni dalam Islam. Benda benar kita kena pertahan. Kalau orang tu buat benar, jangan disebabkan kita ni tuan-tuan tak suka pada mereka. Hak mereka buat benar pun kita kata tak betul. Tak boleh yang tu. Yang benar, kita kata benar. Tak betul, kita tegur. Itu Islam. Jangan kita jadi golongan yang betul kita sokong, yang tak betul kita pertahan. Yang ni tak boleh. Yang betul kita pertahan. Hak tak betul kita tegur. Ni saya nak abang, jangan jadi golongan hak betul kita sokong, hak tak betul kita pertahan. Oh tak betul, sebab apa? Yang ni geng kita, yang ni orang kita. Tak. Kita kena tegur. Nak letak mana? Qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar walaupun benda tu pahit. Tuan-tuan, lah ni bukan zaman orang tak boleh fikir. Lah ni zaman orang boleh fikir. Lah ni semua zaman kita nak dapat maklumat. Semua di hujung jari. Hari ni zaman orang boleh berfikir. Orang boleh berfikir. Orang nak bagi pandangan. Kita tak boleh kata yang kita je betul, orang tak betul. Tak boleh. Dengar dulu apa orang nak kata. Lepas tu kita kena tapih. Lepas tu kita kena tapih, tuan-tuan. Kita tapih. Orang kata, kita ambil. Kita ada penapih. Kita penapih. Kadang-kadang ada orang dia kritik untuk menjatuhkan kita. Ambil, lempar pergi tepi. Ada orang dia sayang kat kita, dia tegur. Yang ni kita kena tahu. Orang ni tegur kerana orang ni sayang kita. Ambil, guna. Macam kita seorang anak. Dulu bila kita buat benda tak betul, pak kita rotan kita, pak kita marah kita. Adakah dia marah tu kerana dia benci? Adakah dia marah tu kerana dia tak suka? Tak. Dia marah kerana dia sayang. Saya dulu pun tak boleh terima, tuan-tuan. Dulu waktu saya kecil-kecil, ayah tibai kat tengah belakang sekat mampu. Dia tibai. Lepas tu bila dia tibai, orang duk main abang. Tu ayah hang tibai tu sebab dia sayang kat hang. Saya tak boleh terima dulu. Kalau saya tiba sekarang nak mampu apa? Lah bila saya dah besar, bila saya dah ada anak, baru saya tahu bila anak kita buat silap, kita sayang kat dia, kita marah, kita jekah. Kadang-kadang kita pergi jentik telinga dia sikit. Sebab apa dia? Sebab kita sayang. Samalah dengan orang tegur kita. Kawan kita tegur kita. Oh tak boleh tegur, hang jangan ada tegur aku. Tak. Kawan ni tegur sebab apa? Sebab dia sayang kat hang. Tu yang orang tegur kita. Ada orang dia tak tegur kita, dia memang boleh pergi kat hang. Jaga. Kalau ada orang yang rajin tegur, kita kena tengok dia ditegur untuk apa. Sama ada tegur dia untuk kebaikan, ataupun tegur dia untuk kemudaratan. Jadi tuan-tuan. Saya dari dulu, bila keluar isu ni, saya menentang. Kalimah Allah ni hak milik orang Islam. Untuk apa faedah kita nak bagi mereka guna? Untuk apa faedah kita nak bagi mereka guna ni? Orang-orang bukan Islam. Hari ni kita cuba tengok. Adakah kita nak benar? Boleh guna. Tidak ada masalah. Orang bukan Islam boleh guna nama Allah. Cuma jangan salah guna. Memang mereka nak guna tu untuk salah guna. Mereka tu tak kenal Allah macam mana. Tiba-tiba kita nak bagi mereka guna. Tuan-tuan, kalau kita ada kereta, saya ada kereta. Saya ada kereta. Tiba-tiba satu orang yang saya tak kenal nak main guna kereta saya. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Minta kunci kereta, nak buat apa? Saya nak guna. Saya tak kenal dia, tak ada benar. Bolehkah kita nak ambil kunci kereta nak? Guna elok-elok lah, jangan salah guna. Kita tak kenal dia. Kalau kita tak kenal orang, kita nak bagi dia guna kereta kita pun tak. Macam mana kita tak kenal orang? Kita nak benarkan dia guna kalimah Allah. Adakah kalimah Allah itu lebih murah dan kereta tu lebih mahal daripada Allah?
Tak dan berapa lama hari ni kita tengok. Hari ni kita tengok tuan-tuan. Tengok apa dia? Kita tengok. Salah guna dalam order Food Panda. Budak-budak ni yang ada kesedaran Islam. Budak-budak ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang ni tak pakai leban lah macam saya. Tak semestinya dia tak sensitif bagi Islam. Kadang-kadang orang dia tak simpan janggut macam kita, tuan-tuan. Orang tak simpan janggut macam kita. Tak semestinya dia tak faham Islam. Saya nak abang, budak-budak tu dia berani pilihan tu, tuan-tuan. Iman mereka tu walaupun macam mana, tapi sensitif mereka tu terhadap Islam, terhadap Allah. Sayang mereka tu kadang-kadang lebih daripada kita duduk di rumah ni. Hari ni kita nak kata apa, tuan-tuan? Ni baru satu. Ni baru satu. Bila saya sebut dalam ceramah saya awal tahun baru ni, saya kata dalam kita ber-PKP ni, kita jangan duk fikir semua politik. Jangan duk fikir semua bab ekonomi. Hari ni, tuan-tuan, kita duk fikir bila ni, kita tak boleh buka kedai. Yang ni kita tak boleh buka yang ni. Yang masjid, kita cerita bab masjid. Tuan-tuan, saya sebut awal tahun baru ni. Hasil daripada PKP ni, tuan-tuan, berapa ramai umat Islam yang murtad. Ucapan saya tu viral. Tapi akhirnya, tuan-tuan, cuba tengok apa yang berlaku pada saya. Disekat. Tak boleh ceramah. Sebab apa nak? Membangkitkan kebimbangan. Membangkitkan keresahan orang. Bila saya sebut benda tu, tuan-tuan, akhirnya saya yang kena. Nak alihkan perhatian daripada video tentang isu murtad, dialih kepada video isu rela. Ada pula pihak yang duk main isu rela. Video yang kata saya ni saya ni menghina rela, nak alih. Akhirnya saya disekat daripada berceramah, tak boleh nak pergi berceramah di masjid. Sebab apa? Sebab saya bangkitkan isu. Tuan-tuan cuba fikir, tuan-tuan. Kadang-kadang saya ni minta maaf lah. Saya minta maaf nak cakap, tuan-tuan. Saya nak cakap benda betul ya. Tuan-tuan suka, silakan. Tuan-tuan tak suka pun silakan. Sebab saya nak balik ke akhirat, bukan saya nak jawab depan tuan-tuan. Saya nak jawab depan Allah. Tuan-tuan suka, silakan. Tuan-tuan tak suka pun tak apa. Tuan-tuan, cuba fikir tengok saat kita duduk di rumah ni. Saat kita duduk di rumah ni, tuan-tuan. Kita minta, kalau boleh, kepada pihak bank, berikanlah moratorium kepada orang yang tak ada kerja ni. Orang yang tak ada kerja. Saya ustaz. Saya bagi contoh ustaz dan mudah, tuan-tuan. Berapa ramai kawan-kawan saya ustaz-ustaz ni, yang hanya pendapatan mereka itu daripada kuliah. Saya Alhamdulillah. Pendapatan saya daripada saya buat bisnes, bukan daripada kuliah saya. Duit kuliah saya bagi kepada sekolah saya. Tapi saya berkawan dengan ustaz-ustaz yang duduk berceramah. Pergi kuliah, dapat 150. Duit tu nak guna, tuan-tuan. Duit tu nak guna. Dapat 200, duit tu nak guna. Isteri tak kerja. Anak 3-4 orang. Dulu hidup Alhamdulillah. Boleh beli rumah. Sebulan bayar rumah 1,500. Boleh beli kereta. Untuk isteri 800. Untuk dia 800. Tiba-tiba lah tak boleh ceramah, tuan-tuan. Lah tak boleh ceramah. Tak boleh. Masjid semua tutup. Kuliah-kuliah semua tak ada. Ni saya bagi contoh nah. Saya bagi contoh ustaz-ustaz. Mudah-mudah untuk tuan-tuan faham. Bila pendapatan tak masuk, bank telefon cik, rumah cik, rumah cik tak bayar. Kereta tak bayar. Dia nak pergi cekau duit mana, tuan-tuan? Dia nak pergi cekau duit mana? Adalah yang simpanan sebenarnya sikit. Kita dah lockdown tahun lepas. Tahun lepas kita boleh bertahan lagi, tuan-tuan. Tahun lepas kita boleh nak work lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita boleh duduk renyih lagi. Tahun ni memang penat. Memang penat. Orang yang berniaga memang penat. Saya berniaga, saya penat. Tapi tak apalah yang kena tu ustaz. Sebab tu kita minta moratorium. Sekurang-kurangnya duit yang kita nak bayar rumah, duit yang kita nak bayar kereta, token-token hotel di Langkawi, duit yang nak bayar
apa nama, loan perniagaan, kita boleh tampung duit tu, kita tak pergi ke sana, duit tu kita boleh tampung duit tu ke mana kita boleh guna diri kita, dan duit tu juga kita boleh bedak sikit dekat orang-orang yang memerlukan. Itu tujuan. Tak apalah nak moratorium apa, kena minta. Kita telefon bank tak angkat kadang-kadang. Kereta kita tak jalan, buatlah macam tahun lepas. Minta tak apalah 3 bulan. Kita bagilah, kalau road tax apa mati apa tak ada bayar lagi. Kita boleh guna duit tu tampung. Tuan-tuan, sebab apa yang saya fikir macam ni tuan-tuan? Sebab apa yang fikir macam ni? Saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir lah, ni semua orang guna social media. Tuan-tuan tak biasa sembang saya, tuan-tuan duduk social media. Ya Ustaz, bagi moratorium automatik macam tahun lepas. Ya. Kita tak minta banyak, kita minta 3 bulan ya tuan-tuan. Bila bagi 3 bulan kita duduk dalam rumah, kita tak pergi mana. Lah ni kita duduk dalam rumah. Okey, kena duduk dalam rumah. Jangan duduk pergi mana. Nak putuskan rantai yang COVID. Betul, nak duduk di rumah aman macam mana. Kalau satgi bank telefon. Satgi bank ni telefon. Satgi bank ni telefon. Kita nak duduk di rumah macam mana tuan-tuan? Kita nak duduk di rumah macam mana? Ni bukan politik. Ni bukan saya bercakap bab politik dah. Tak kira tuan-tuan kata saya nak bercakap politik. Dah. Kalau siapa nak ambil lah. Tak mau ambil pun tak apa. Saya tak ada masalah. Pasal siapa nak ambil, kata yang ni sebagai satu pandangan, okey. Kalau nak anggap ini pandangan sampah, ambil, lempak masuk dalam tong sampah. Tidak ada masalah. Dan saya rasa pun hari ini rakyat Malaysia pun tak mau nak fikir politik lah tuan-tuan. Termasuk dengan saya sendiri pun saya malas dah nak fikir politik. Nak fikir politik macam mana? Dulu kita boleh ambil handphone, kita duduk, pegang handphone, perut kenyang. Duit duk masuk setiap bulan. Bolehlah kita pegang handphone duk fikir masalah politik. Duk tarik telefon duk fikir masalah politik. Lah nak sembang politik apa? Tentang perut nak isi pun tak boleh. Nak kena fikir perut anak, nak kena fikir perut bini, nak kena fikir perut kita. Nak fikir yang lu nak fikir ni, rasa tak sempat nak fikir politik dah. Hari ni kita cerita pasal kita aja tuan-tuan. Saya nak cerita pasal kita ya. Minta maaf, ni bukan politik, ni bukan nak kata kat siapa-siapa. Saya nak cerita bab kita ya. Tuan-tuan, hari ni bila kita Nabi SAW sebut, Nabi kata la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Akan mai satu masa, akan mai satu zaman, Nabi SAW bersabda, umat Islam pada waktu tu Nabi kata tidak tinggal apa melainkan tinggal nama. Islam tinggal nama. La yabqa minal Islam illa ismuh. Tak tinggal apa daripada Islam melainkan tinggal nama. Hari ni saya nak tanya tuan-tuan. Di saat kita duduk dalam tempoh pandemik COVID ni tuan-tuan, kita pakat duduk di rumah. Saya pun serupa, handphone di tangan. Tuan-tuan pun sama, handphone di tangan. Tuan-tuan bayangkan dakwah daripada pertubuhan kebajikan yang bukan Islam lah ni, mula masuk buat kerja lepas. Tuan-tuan dah terfikir tak benda tu? Anak tuan-tuan main handphone. Sebelah rumah kita susah. Dia susah. Nak tunggu orang masjid, tuan-tuan lah ni kita nak salahkan masjid pun. Duit duk ada tak guna. Saya nak abang kat tuan-tuan lah, masjid pun tak apa ada duit dah tuan-tuan. Nak kena fikir elektrik, nak kena fikir bayar gaji tok siap, nak kena fikir yang tu. Masjid pun tak apa ada duit dah tuan-tuan. Dulu ya, tahun lepas kita boleh kata masjid, wak keluarlah duit masjid. Lah masjid pun tak berapa nak ada duit macam dulu dah. Bila susah macam ni tuan-tuan, berapa banyak pertubuhan kebajikan non-Muslim yang mengambil kesempatan sekarang ni untuk mula meresap masuk, hantar bantuan-bantuan kepada orang Islam yang terjejah, bantu orang-orang Islam yang terjejah. Akhirnya orang Islam ni convert. Orang Islam ni convert agama daripada Islam pergi kepada kafir. Berapa ramai saya nak tanya tuan-tuan? Ada tuan-tuan terfikir benda ni? Berapa ramai hak macam ni tuan-tuan duk berlaku dalam kampung kita lah. Kita bawa bakul makanan kita pi tengok-tengok hak lepas sampai dah. Berapa banyak tuan-tuan? Sebab tu orang kata ustaz duit banyak ustaz no. Kami duk tengok ustaz hantar bantuan. Dia bukan kira duit banyak dah tuan-tuan. Dah ni kira nak kena selamat akidah umat Islam.
Ni bukan zaman kita nak mengebat, nak ni, nak dah. Ni zaman kita, duit kita lah ni, bukan keutamaan kita untuk diri kita dah. Lah ni duit kita kena fikir macam mana nak guna duit kita nak selamatkan akidah umat Islam. Ni saya bercakap lagu ni, tuan-tuan. Saya bercakap lagu ni, ada pihak yang tak suka. Ni saya bercakap lagu ni, tuan-tuan. Saya kena menerima apa sebarang risiko yang nak main kepada saya ni. Tahun lepas saya bercakap, saya terima dah risiko dia. Saya terima dah bahana. Bila awal tahun baru ni saya bercakap tentang berapa ramai orang murtad selepas PKP, saya dah terima dah dia punya bahana, tuan-tuan. Ni saya nak abang, saya bercakap, saya terima apa yang nak berlaku lepas ni. Saya terima ada pihak yang nak benci pada saya. Saya terima ada pihak yang tak suka pada saya. Saya akan terima. Awak tuan-tuan ingat saya duk pergi hantar bantuan sana, tuan-tuan duk hantar bantuan ni, tuan-tuan ingat semua orang suka. Tuan-tuan sukalah, tapi orang-orang yang ada kepentingan tertentu tak suka. Kena fikir, tuan-tuan. Nabi habaq dah. Islam di akhir zaman tinggal nama ya. Lalu Nabi kata pada, wala minal Qur'ani illa rasmuh. Tak ada tinggal apa dah Al-Quran, Nabi kata, melainkan rasamnya saja. Lalu nak sambung hadis ni, tuan-tuan, dia panjang. Nak sambung hadis ni, tuan-tuan, dia panjang. Hadis ni nak sambung panjang. InsyaAllah, saya akan sambung hadis ni pada pertemuan akan datang. Hadis yang kita baca ni, kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Nak sambung ni panjang. Makna nak sambung panjang ni, sekali kita nak sembahyang asar pula. Dia jangan sampai kita duduk kuliah tak sembahyang, tuan-tuan. Cuma kesimpulan yang kita nak abang ni apa dia? Yang pertama, tuan-tuan, kita kena fikir dalam ni. Kita kena fikir apa tindakan kita buat dalam ni, tuan-tuan. Kita kena letak dua. Kita sayang kepada Islam ataupun kita nak sayang kepada lain daripada Islam. Lah ni zaman kita duduk di akhir zaman, kita kena letak kepentingan Islam itu lebih besar. Kepentingan Islam itu lebih besar daripada segala-galanya. Kalau kita seorang ahli perniagaan, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada perniagaan kita. Kalau kita ni sebagai orang politik, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada politik. Kena letak Islam itu lebih besar daripada kepentingan politik. Kalau kita orang parti, kena letak kepentingan Islam itu lebih besar daripada kepentingan parti kita. Kalau kita seorang pendukung apa-apa, kena letak Islam itu lebih besar. Kalau kita letak Islam itu lebih besar, tuan-tuan, kita akan meletakkan suatu pengorbanan untuk Islam itu lebih daripada segala-galanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada petang ini ada manfaat untuk diri saya, ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Mungkin ada pandangan, saya bagi pandangan sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia. Sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia yang ada hak untuk memberi pandangan. Tuan-tuan, baru ni saya ada kritik tentang program 50 juri. Di saat kita ni apa semua, ada juga orang marah kat saya, Ustaz, apa ni Ustaz? Duk kau nak hentam macam ni. Dak, saya nak habaq dah ni, bagi saya benda yang betul saya akan pertahan. Banyak benda yang orang buat betul, saya akan pertahan. Kalau ada benda yang tak apa betul, saya kena bagi teguran. Saya kena bagi teguran. Teguran ni macam mana? Awak Ustaz tak ada kontak terus apa semua. Ustaz pun ada nombor telefon, minta maaf nak cakap lah kadang-kadang. Wallahualam lah, saya pun tak tahu, mungkin mereka tak kenal saya. Saya call pun, mereka tak angkat. Saya WhatsApp pun, mereka baca tapi tak reply sampai hari ni. Jadi ke arah mana lagi saya nak kena bagi teguran? Mungkin di sinilah. Teguran bukan makna kita benci. Teguran kerana kita sayang. Dan kita yang kena tegur ni pun, tuan-tuan, saya sendiri pun orang tegur. Bila orang tegur, saya kena kelas. Kawan ni tegur kerana apa dia? Dia benci, dia nak menjatuhkan aku, sebab tu dia tegur. Okey, aku ambil, aku tak tepi. Orang ni tegur aku sebab apa? Sebab dia sayang, dia nak tengok aku berjaya. Ambil, kita praktik. Jadi teguran kita ada dua. Pakat-pakat beramal. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah disilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. InsyaAllah malam ni kita sokong England.